Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi pembelajaran Sains Tahun 3 bersama saya, Cikgu Raja Dain. Untuk sesi kali ini, kita akan bincangkan satu topik yang baru iaitu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Cikgu harap murid-murid semua dah bersedia. Sila rujuk buku teks muka surat 72 dan 73. Untuk sesi pembelajaran kali ini, kita akan cuba untuk mencapai standard prestasi berikut. Yang pertama, menyatakan cara tumbuhan membiak. Yang kedua, memberikan contoh tumbuhan dan cara pembiakannya. Baiklah murid-murid, tahukah kamu tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus? Tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Mari kita kaji cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang pertama iaitu melalui biji benih. Yang kedua, melalui anak pokok. Yang ketiga, melalui batang bawah tanah. Yang keempat, melalui spora. Yang kelima, melalui keratan batang. Dan yang keenam, melalui daun. Baiklah, mari kita lihat satu persatu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan ini. Yang pertama, melalui biji benih. Pokok yang mempunyai buah membiak melalui biji benih. Murid-murid boleh perhatikan paparan yang cikgu sediakan, di mana daripada biji benih berubah menjadi anak pokok. Contoh tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan anak pokok melalui biji benih seperti yang cikgu paparkan ialah pokok betik. Dalam buah betik ada biji-biji hitam yang apabila kita tanam akan menghasilkan anak pokok. Seterusnya, kita lihat cara pembiakan yang kedua iaitu melalui anak pokok. Contoh ialah seperti pokok pisang. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok yang baru. Itu contoh anak pokok bagi pokok pisang. Cara pembiakan yang ketiga, batang bawah tanah. Bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baru apabila ditanam dalam tanah. Contoh di sini, pokok apa tu? Pokok ubi keledek. Okey, bila ubi kita tanam, dia akan menghasilkan anak pokok ubi keledek yang baru. Seterusnya, keratan batang. Keratan batang, pokok yang ditanam boleh menjadi pokok yang baru. Contohnya pokok apa ni murid-murid semua? Ya, pokok ubi kayu. Kita tanam batang dia di dalam tanah dan dia akan menghasilkan pokok ubi kayu yang baru. Seterusnya kita ada spora. Pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Apa contoh pokok yang tidak berbunga? Contohnya seperti pokok paku pakis dan cendawan. Tumbuhan-tumbuhan ini dia membiak melalui spora. Macam mana rupa spora? Okey, kalau pokok paku pakis ni, bila kamu terbalikkan daun dia, kamu akan nampak buntil-buntil kecil di bawah daun. Ada masa dia warna hijau dan ada masa bila tiba masa dia matang, dia akan berwarna seperti dalam gambar yang cikgu paparkan, warna oranye, kemerah-merahan. Ini dinamakan sebagai spora. Seterusnya, yang terakhir, proses ataupun cara pembiakan tumbuhan yang terakhir iaitu melalui daun. Ada pokok yang membiak melalui daun induknya. Contohnya pokok apa ni? Ya, pokok setawa. Kalau kamu tengok pada daun dia, ada anak pokok yang kecil. Jadi bila tiba masanya, bila anak pokok ni dah cukup matang, dia akan jatuh ke tanah dan menghasilkan anak pokok yang baru. Baiklah murid-murid, kesimpulannya, terdapat 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, melalui biji benih. Yang kedua, melalui anak pokok. Yang ketiga, melalui batang bawah tanah. Yang keempat, melalui spora. Yang kelima, melalui keratan batang. Dan yang keenam, melalui daun.
Cikgu harap murid-murid semua dapat memahami isi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri sesi pembelajaran kita, ada tugasan yang perlu murid-murid selesaikan. Baiklah, buat latihan di dalam buku aktiviti muka surat 45. Selepas siap, sila hantar gambar ke WhatsApp peribadi cikgu untuk cikgu rekodkan. Baiklah, sehingga bertemu lagi dalam sesi pembelajaran di masa yang lain, insya-Allah. Sekian, terima kasih.